Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya, mari kita sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم علم الإنسان ما لم يعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم آمين. الحمد لله. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat bertemu lagi untuk pelajaran yang seterusnya. InsyaAllah hari ini kita akan meneruskan pelajaran akidah. Seperti biasa bersama dengan saya Hafizi bin Omar pada pelajaran akidah tahun 5. Kita pada tajuk sifat iradah. Kita pada tajuk sifat iradah. Pengertian sifat iradah. Pertama, iradah ialah berkehendak. Allah berkehendak melakukan semua perkara tanpa bergantung dengan sesuatu. Kehendak manusia tidak sama dengan kehendak Allah. Kehendak manusia terbatas. Kehendak Allah tidak terbatas. Sebab itulah Allah tidak bersifat lemah dan mampu mencipta alam ini. Ini adalah antara pengertian sifat iradah. Iradah bermaksud berkehendak. Allah berkehendak melakukan segala sesuatu tanpa bergantung dengan apa pun. Dan kehendak manusia itu tidak akan sama dengan kehendak Allah. Sebab apa? Sebab kehendak manusia ni terbatas. Kehendak Allah tidak terbatas. Dan sebab itulah Allah ini tidak bersifat dengan sifat lemah kerana Allah mampu mencipta alam ini. Seterusnya, dalil naqli sifat iradah. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya jadilah, maka terjadilah ia. Surah Yasin ayat 82. Dalil ini menceritakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala jika menginginkan ataupun menghendaki melakukan sesuatu, Allah hanya kata jadilah, maka terjadilah benda itu ataupun sesuatu itu. Seterusnya, dalil akli. Semua makhluk di muka bumi ini dijadikan oleh Allah dengan kehendaknya tanpa dipaksa. Dan tiada siapa pun yang paksa Allah. Sebab itu Allah jadikan semua makhluk tanpa paksaan. Allah yang mencipta. Kan? Seterusnya, tiada seorang yang mengerjakan sesuatu perkara dengan tidak sengaja atau tanpa kehendaknya, kecuali akan dianggap tidak berakal, mimpi dan sebagainya. Ini bermaksud tidak ada seorang pun atas muka bumi ini dia melakukan sesuatu perkara itu dengan tidak sengaja ataupun tanpa kehendaknya, kecuali seseorang itu akan dianggap tidak berakal, mimpi ataupun sebagainya. Ini maksudnya kita kalau kita buat suatu perkara itu sebab kita nak buat, kan? Sebab itu pilihan kita, kehendak kita untuk melakukan sesuatu. Kita tak boleh kata kita buat sesuatu itu tak sengaja. Tak.
Dia kalau tidak sengaja tu dia dalam keadaan dalam satu maksud yang lain, tapi maksud yang kita buat ni. Contoh kita menuntut ilmu. Mana ada orang menuntut ilmu tidak sengaja? Kan? Dia menuntut ilmu atas kehendak dirinya sendiri. Kita mesti ada kehendak. Kehendak kita kan, kehendak manusia. Okey, seterusnya mustahil Allah bersifat karahatun, iaitu terpaksa, kerana sifat ini adalah salah satu kelemahan bagi Allah. Karahatun terpaksa, bermaksud Allah itu terpaksa melakukan sesuatu. Itu menunjukkan kelemahan bagi Allah. Tetapi mustahil Allah itu bersifat dengan karahatun, sebab Allah buat semua benda, semua perkara atas dunia ini, atas alam ini tanpa paksaan. Siapa tak paksa, Allah tak paksa, kita tak paksa, Allah buat dengan kudrahnya sendiri, dengan kekuasaannya sendiri. Okey. Seterusnya, hukum. Sebagai umat Islam, kita wajib yakin, percaya dan beriman dengan sifat iradah Allah. Berdosa besar hukumnya kepada sesiapa yang ingkar. Terkeluar daripada golongan orang beriman dan tergolong dalam golongan orang yang kufur dan musyrik, iaitu orang yang menyekutukan Allah. Allah Maha berkuasa melakukan apa yang dikehendakinya. Allah tidak bersifat karahatun, iaitu terpaksa. Seterusnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'alul lima yurid. Maksudnya, yang berkuasa melakukan segala yang dikehendakinya. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa Allah ini berkuasa melakukan apa yang Allah kehendaki, mesti jadi benda tu, kan? Kalau Allah dia nak buat, tu kuasa dia. Kita ada benda kita boleh buat, ada benda kita tak boleh buat. Dalam surah Al-Buruj ayat 16. Seterusnya, kita lihat kesan mempercayai sifat iradah Allah. Pertama, meningkatkan keimanan. Kedua, redha atas ketentuan Allah. Ketiga, berusaha, berikhtiar dan bertawakal. Keempat, mempunyai keyakinan diri. Kelima, sabar menghadapi cabaran. 5 ini kita akan hadapi, kita akan rasa kepada diri kita sendiri kesannya setelah kita mempercayai sifat iradah Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, kita lihat tujuan beriman dengan sifat iradah. Pertama, redha dengan iradah Allah. Kedua, sabar menghadapi ujian. Ketiga, iman menjadi kuat. Keempat, tidak mudah berputus asa. Kelima, berikhtiar. Dan keenam, tawakal kepada Allah. Seterusnya, kita lihat akibat mengingkari sifat iradah Allah. Apa akibatnya? Pertama, merosakkan iman kita. Kedua, lupa diri dan sombong. Ketiga, malas berusaha dan mudah berputus asa. Dan yang terakhir, suka menyalahkan orang lain. Okey, sekadar itu pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dengan apa yang kita belajar. Mudah-mudahan Allah memberi keberkatan terhadap ilmu yang kita belajar pada hari ini, insya-Allah. Sehingga kita bertemu lagi di lain waktu, di lain hari. Ilal liqa, ma'as salamah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.